أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعمل تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul di masjid yang penuh barakah ini, dan terus kita akan sambung balik pengajian ilmu fardu ain kita di dalam kitab pelajaran tauhid ini yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-6. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh rujuk kepada pelajaran yang ke-6. Sahabat berapa tuan-tuan? 8. Tuan-tuan yang saiz besar ni buku surat 8, kitab yang kecil ni buku surat 12. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-6, iaitu huraian sifat mukhalafatul lil hawadith. Dalam kuliah yang lepas kita telah pun hampir habis kita menerangkan tentang perenggan yang pertama ini, iaitu Allah Ta'ala itu sifat wajibnya yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadith, iaitu berlainan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang baharu. Dan wajib kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama, yakni berlainan sama sekali, tidak menyerupai dengan segala makhluknya, yakni perkara yang baharu. Di sini disebutkan tidaklah sama zatnya Allah Ta'ala dengan makhluk, tidaklah sama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluk, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluk. Jadi bila disebut hadis ataupun hawadis ini bermaksud makhluk-makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang untuk akal fikiran kita dapat membezakan perkara tersebut. Kerana kita ni juga makhluk ini juga sama ada dia sudah ada maupun yang belum ada. Kerana itu disebut kita ni juga dengan panggilan ataupun sebutan mungkin ataupun mungkinat. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kerana nanti dalam bab kudrah, dalam bab apa tu kan? Kudrah, dan juga nanti kita belajar bab iradah. Allah Ta'ala yang maha berkuasa dan juga Allah Ta'ala yang maha berkehendak.
nanti kita akan belajar Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala itu sifatnya boleh mengadakan sesuatu yang belum ada dan juga boleh meniadakan sesuatu yang sudah ada. Apa dia sebelah? Nanti kita akan belajar, yaitu Allah boleh menjadikan sesuatu yang belum ada dan Allah boleh meniadakan sesuatu yang sudah ada. Nanti ya. Jadi contohnya yang belum ada itu macam mana? Mengadakan sesuatu yang belum ada, yaitu bayi yang baru lahir dulu ada tak? Tak ada. Kalau meniadakan sesuatu yang ada, kita lah yang ada akan tiada. Begitu. Di situlah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita nafikan, ya, nafikan apa? Ibaratun an nafil mumathalati fil dhati was sifati wal af'ali, yaitu suatu ibarat, yaitu suatu kefahaman yang menafikan ada persamaan dari apa jua sudut. Jadi persamaan dengan apa? Dengan yang baharu, dengan makhluk pada sudut ataupun dari segi zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya. Sama ada zat makhluk itu telah ada, juga yang belum ada. Di situ. Sama ada dari zatnya Allah, juga sifatnya Allah dan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keadaan yang tidak sama Allah Ta'ala itu. Contohnya kita telah berberitahu zatnya Allah Ta'ala itu tidak terdiri daripada jirim, tidak mengambil ruang maupun lapang. Ya, contohnya seperti kalau disebut jirim ini, diri benda, contoh kayu, batu. Maha suci Allah Ta'ala daripada mempunyai jirim dan juga ada nanti kita belajar dalam bab sifat, ya, Allah Ta'ala zat dan sifat merujuk kepada Allah Ta'ala, manakala arad ataupun sifat kepada satu benda itu merujuk kepada makhluk. Jadinya Allah Ta'ala itu tidak sama zatnya. Jadi bukannya jirim, bukannya benda, bukannya jisim. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha suci daripada mempunyai anggota. Contohnya tangan, contohnya mata, contohnya telinga yang dimiliki oleh makhluk. Apa di situ? Kerana kita tidak boleh menyerupai, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai satu benda yang boleh diukur dan dibahagi-bahagi. Sebab itu bila kita belajar, sebab itu kalau yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia tak mengaji yang bab jirim, jisim, arad, dia tak. Sebab bila kita belajar tu kita tahu selain daripada Allah terdiri dari jirim dan jisim. Jirim bermakna sesuatu yang diri pada sesuatu benda yang mengambil ruang, ya, dan juga lapang. Yang mana pembahagian jirim itu sendiri terbahagi kepada dua, iaitu jisim dan juga jauhar al-farad. Jisim itu adalah sesuatu yang boleh dibahagi-bahagi, sesuatu yang boleh dibahagi-bahagi. Manakala kalau jauhar al-farad itu sesuatu yang tak boleh dibahagikan, dia tak boleh dibahagikan sama sekali. Sebab itu penting bila kita kenal makhluk, kita kenal Tuhan. Macam mana? Dengan kita kenal makhluk, kita tidak menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu penting kita belajar mukhalafatuhu lil hawadith. Contoh, apabila dikatakan oleh golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah,
Ya, Allah tu berada di atas langit, di atas arash. Jadi ia termasuk perkara yang disebut oleh para ulama, iaitu persoalan yang haram ditanya untuk Allah dalam kategori soalan pada arad, sifat kepada benda, iaitu di mana. Jadi tak boleh tanya 4 perkara: bagaimana Allah, di mana Allah, berapa Allah, dan juga apa dia, bila. 4 soalan itu haram ditanya. Kerana apa? Ia hanya layak untuk dirujuk kepada makhluk sahaja. Kerana makhluk apa dia? Sesuatu yang dicipta. Faham? Bila maksud sesuatu yang dicipta, bermakna ada mula. Allah Ta'ala tidak ada mula. Kan kita dah belajar dalam bab qiyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak binasa kerana ia kekal abadi. Jadi kewujudan Allah tak ada mula dan tak ada akhir. Makhluk dia mesti ada 2. Kita ingat kita belajar dulu. Sama ada mula ataupun ada akhir, ataupun ada mula tak ada akhir. Dia tak boleh gabung dua-dua ni. Kita dah bahas pada kuliah yang lepas. Dan bila kita kenal makhluk, maka kita tahu makhluk ni sesuatu yang dicipta, ada mula. Pembahagian dia secara garis besar ada 2, jirim dan juga arad. Jirim sesuatu yang mengambil ruang dan juga lapang. Pembahagian dia ada 2, iaitu jisim dan juga jauharul fard. Apa tadi kita sebut jisim ini? Sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Kita boleh divide, kita boleh dissect, masih boleh lagi. Tetapi bila sebut jauharul fard, sesuatu yang terlalu kecil hingga tak boleh dibahagikan lagi. Contoh, kita belajar dulu fizik ke apa, atom ke kan, molekul atom ke, neutron, proton dan sebagainya. Mana yang paling kecil? Kalau dia berjumpa yang paling kecil, itulah dia. Faham kan? Kalau ada yang lebih kecil dari atom, itulah dia. Kalau ada, tapi itu atom tu paling kecil. Baik, itu jauharul fard. Jadi maha suci Allah terdiri daripada jirim, sesuatu yang boleh dibahagi-bahagi, ataupun jauharul fard. Yang jisim ini dibahagikan kepada 2 lagi, iaitu jisim katif dan jisim latif. Apa maksud jisim katif? Iaitu sesuatu yang boleh dibahagikan dan ianya kasar. Apa makna kasar? Boleh dilihat, tampak di mata kasar. Ustaz ada depan saya, di mata kasarnya saya boleh nampak Tuan Haji dan sahabat-sahabat yang lain. Kita yang ada di masjid ni, secara mata kasarnya kita nampak, tetapi secara halusnya, yang disebut oleh ulama jismun latif, jisim yang halus, kita tak nampak malaikat, kita tak nampak jin, kita nampak tak angin. Kalau tuan-tuan nampak, boleh bagi kat saya sekupal angin bagi saya. Ni Ustaz, saya satu baca ais kepal saya bagi Ustaz, ni satu angin. Angin kita dengar kalau orang cakap macam tu kan? Kalau orang cakap macam tu kita, angin kita satu badan. Orang cakap macam tu. Tu sebab dia jismul latif. Dia satu jisim, jisim yang halus, seperti cahaya, seperti ruh, seperti angin, seperti cerah gelap. Boleh tak? Ni cerah. Ambil cerah. Boleh? Tak boleh. Gelap-gelap, ni gelap-gelap, mana gelap-gelap. Ni gelap. Tak boleh. Kan? Jismul latif, yang halus. Malaikat, jin. Tak nampak? Kalau kita dibukakan hijab, ramai malaikat daripada orang kat dalam masjid kita. Tu. Jadi pasal kita tak nampak, tu yang dinamakan jismul latif. Bila kita kenal makhluk, sebab tu disebut barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kerana dia tahu diri dia makhluk. Dia itu terdiri daripada jirim
dan jisim yang katif, yang kasar. Ustaz, saya nampak mata kasar. Antum semua nampak saya secara mata kasar. Secara halusnya kita tak nampak roh, betul tak? Boleh nampak roh? Tak nampak. Tapi ada tak roh? Ada. Kalau tak ada roh, duduk depan kita duduk depan imam. Sebab tu ada kadang-kadang ya, dia tak mau datang ke masjid kan, buat tak reti kan, PKP kan dah habis. Ada setengah ada tak kira lah muslimin ke muslimat ke, dulu banyak kan. Muslimat pun mari ramai, makcik-makcik, pakcik-pakcik. Tapi bila dah lepas PKP tu makin sayu saja. Jadi alasan apa lagi alasan? Tak ada alasan kita. Tak ada alasan lagi. Semua dah sedia. Saya ingat kat luar tu emas pun ada kan. Apa lagi? Sejadah pun ada. Nak sediakan apa? Nak sediakan kain pelika semua kan. Kopiah apa benda kan semua. Tak. Tapi ini alasan sebab apa? Dulu dia kata PKP. Tapi itu kita kena tilik pada diri kita. Kesimpulannya tadi kita sebutkan ya. Jadi kalau kita langsung tidak menghargai ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita, cuba kita kalau boleh berinteraksi dengan orang yang telah meninggal dunia. Apa mereka nak? Mereka nak kembali ke dunia, nak berbuat taat semua. Mereka nak buat taat semua. Jadi itulah ya, ada kalanya kita tak sedar perkara ini, ruang dan peluang. Ada tak di kalangan kita yang meninggal waktu PKP dulu, waktu COVID? Boleh tak dia datang sembahyang lagi? Ada yang sihat, ada langsung tak pernah kena COVID, tapi langsung lepas tu tak datang. Itu. Jadi perhatian ya. Baik. Jadi berkenaan dengan jirim, berkenaan dengan arad, sifat kepada benda, 4 soalan ini haram usah ditanya, jangan ditanya. Aina, di mana? Di mana Allah bertempat ke? Di langit ke? Di arasy ke? Di bumi ke? Berarah ke? Maha suci Allah daripada bertempat. Nombor 2, kaifa? Bagaimana? Besar ke? Kecil? Sebab itu kalau orang tak faham, ataupun dari sudut perbuatan, bersemayam ke, turun ke, naik ke, datang ke, gerak ke, diam ke, warna ke. Kalau dia tak tahu, contoh dia ni bagus buat zikir, dia buat zikir bagus, tapi dia tidak ada panduan masalah itu. Dia zikir tak salah. Yang salah tu dia yang tak ada panduan. Bila dia zikir, kemudian dia tak mengaji, tiba-tiba kan dia pandang dekat atas, dia pandang dekat kubah ni. Kita semua tak nampak. Dia nampak benda putih macam sapu, dia kata. Pasal dia tak tahu. Lepas tu dia kata, wahai hambaku. Kita orang mengaji, kita tahu tu bukan Tuhan. Allah Ta'ala tu tak sama makhluk kan. Sebab tak apa nama, kalam Allah tak sama dengan kalam makhluk. Allah tak bertempat. Sebab itu orang yang kalau tak faham benda ni mudah terpesu. Kalau ada pun dia tahu nyah kau syaitan, nyah kau iblis, memang kau iblis tu syaitan. Sebab itu bukan Tuhan. Tiba-tiba ada cahaya menerangi, dia kata, jadi mulai daripada hari ni tak perlulah kau sembahyang lagi. Dia pun kata, itu yang aku tunggu-tunggu sama ni. Buat tak mengaji. Pasal dia tahu bukan salah zikir tu, salah kau. Kau tak mengaji. Tuhan tak sama makhluk. Pak mukhalafatu lil hawadith ni dia tak lepas lagi. Nampak tak? Dia tahu. Bila dia tahu, dia ada benteng. Macam mana pun dia ada benteng. Tidaklah Allah bertempat, usah ditanya aina. Tidaklah Allah berbagaimana, saiz ke, perbuatan ke, turun naik, keadaan ke, warna ke dan sebagainya. Bagaimana? Itu tak selayaknya ditanya betul. Juga macam bila dan Allah Ta'ala tak dilingkupi oleh masa. Kerana masa ada masa dulu,
Dia ada masa sekarang, betul. Dia ada masa akan datang. Dia ada berubah-ubah. Allah Ta'ala tidak dilitupi oleh masa, tidak dilingkungi oleh masa, kerana masa itu sendiri adalah ciptaan Allah. Dia buatlah filem kata apa kita nak ni, back to time, back apa, kembali ke masa lepas. Kita ubahlah. Oh, sedap. Hang dengan nak, kalau nak apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat cerita boleh lah. Kita orang beriman daripada itu. Tidak. Jadi tidak dilingkungi oleh masa dan juga tidak berberapa. Dikata kam, berapa. Maksud berapa di sini bukan kira berapa saja. Dibahagi berapa juzuk ke, berapa lapis ke, terdiri daripada kita sendiri berapa lapis. Ada roh, adanya jasad, ada sendi dan sebagainya. Kan ada bahagian-bahagian dia, juzuk-juzuk dia. Maha suci Allah daripada berbahagian, berjuzuk dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala itu empat tadi jangan kita samakan dengan Allah. Sebab itu disebut dengan jelas dalam kitab kita, zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk, sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dan juga perbuatan Allah Ta'ala tidak sama dengan perbuatan makhluk. Sebab perbuatan Allah lah yang memberi bekas, yang memberi kesan. Kita berikhtiar kerana ia arahan daripada Allah. Allah suruh kita usaha ikhtiar. Namun pada hakikatnya yang memberi kesan kepada segala sesuatu yang berkehendak itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah tidak memerlukan sebarang peralatan, tidak memerlukan sebarang perkakasan. Perbuatan Allah tidak memerlukan apa jua bantuan. Ya, ingat tu. Bila sebut perbuatan Allah tak sama makhluk, apa dia? Iaitu perbuatan Allah lah yang memberi bekas. Perbuatan kita tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Cuma Allah suruh kita ikhtiar. Kenapa bang? Kerana begini, bila kita contoh kita minum Bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita makan, tadi nasi lemak sedih kita makan, kan? Ataupun ada lighter, bakar, ataupun apa lagi, kalau ada pisau, kan? Potong. Bila sebut minum, makan, minum hilang dahaga, makan kenyang, api membakar, pisau memotong. Hakikat kepada memberi hilang dahaga, memberi kekenyangan, membakar dan memotong itu adalah Allah. Cuma yang kita buat tu apa mana? Apa namanya? Apa namanya tadi? Ulama sebut ianya madkhal. Apa dia madkhal? Nak cairkan sesuatu buat gitu. Bakar kan, minum, itu saja. Namun yang memberi kesan dan bekas adalah ini kita kena pegang dalam i'tiqad kita. Perbahasan lebih lanjut nanti dalam bab buku Turab juga iradah. Cuma kita nak bagi tahu kat sini tempat perbincangan yang kita sebut, sebab perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk sama sekali. Di situ, ya. Contoh yang tadi kita sebut, langit dan bumi ini Allah cipta. Termasuk langit dan bumi adalah arash. Betul atau tidak? Bila kalau ada orang beriktikad Tuhan itu duduk atas arash, sebelum arash itu Allah cipta, Allah duduk mana? Memang tak ada duduk. Itu kalau kita guna akal kita yang waras ni, tak cari jumpa jawapan yang Allah diberi. Kenapa? Tak munasabah sama sekali. Bagaimana pula dalam
ayat lain yang menyebutkan Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita. Apa makna dia? Adakah dekat kat sini urat leher kita? Tak. Makna itu kita kena faham yang tadi bila kita sebut Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Allah tidak bertempat, Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Ini kita akan masuk dalam bab lepas ni, qiyamuhu bi nafsi. Suatu bila kita belajar sifat 20 ni, insya-Allah tak akan goyang pegangan kita. Tak akan goyang, insya-Allah. Pasal dia kemah dah. Pasal apa? Kata duduk tu sifat makhluk. Duduk cara duduk lah. Cara Allah. Benda apa hang sembah ni? Nampak tak? Hang sembah benda apa? Duduk cara tangan cara Allah dan sebagainya. Dah. Bila sebut tangan apa kita faham? Sebab itu ulama salafun salih mereka langsung tak apa? Mereka ni tahwid. Apa makna tahwid? Serah bulat-bulat. Serah bulat-bulat maknanya pada Allah. Tanpa apa? Tanpa apa Pak? Tanpa menyamakan Allah dengan makhluk sama sekali. Fikir macam ni, begitu, tak. Tapi ulama khalaf pada zaman tersebut dah berlaku banyak penyelewengan yang sangat banyak pada akhirat. Tak dapat tidak dalam usaha untuk mentanzih. Apa makna tanzih? Menyucikan Allah daripada sebarang pemahaman yang salah. Pemahaman salah ni kalau dia bawa kepada kubur syahadah, apa jadi? Tak ada makna kita sebenarnya. Kalau akidah dia kubur syahadah kubur, tak ada makna satu sen. Faham tak? Jadi sebab itu ulama dia betul-betul bab akidah ni dia bertegas. Jangan sesekali ada fahaman yang membawa kepada persamaan dengan makhluk. Jadi mereka takwil ayat-ayat Al-Quran itu yang maknanya menepati kepada apa dia? Menepati kepada sifat kesempurnaan Allah. Tadi kita sebut yang disebut kalau hang kata atas macam mana dalam Quran disebut lebih dekat dari urat nadi. Apa makna lebih dekat urat nadi? Ada kat tepi lah, dah. Maknanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang kita belajar nanti dalam bab sifat ilmun. Tu. Sebab tu kalau kita tak faham, Allah sendiri suruh. Apa dia? Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kita baca Quran. Ada 6,236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Kita faham ke semua tu? Kalau kita terror sangat, tak apa. Tapi masalah bila kita tak faham, kita wajib bertanya. Sebab bab ilmu tauhid khususnya. Contoh tadi kan, tadi kita sebut tadi tu, bila dia duk bayang, dia duk khayal. Zikir itu sendiri tak salah. Tapi dia bayang duk khayal Tuhan tu macam mana? Tiba-tiba datang bayangan, tiba-tiba datang suara, tiba-tiba datang cahaya, betul tak? Boom! Sudah. Tapi bila dia mengaji, itu bukan Tuhan. Ingat tak? Ingat cerita piramid itu saja tak? Coba. Ingat main-main kan? Saja-saja buat kelakar kan tu. Memang dia akan datang benda tu bila dia tahu ini bukan Tuhan. Ia bukan Tuhan. Ini cuma gangguan dan sebagainya. Macam mana dia boleh tahu? Kerana dia mengenal akan sifat Allah. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah itu dia tahu. So ini tujuan kita belajar. Kita belajar bukan sekadar halwa telinga. Contoh gangguan tu datang. Gangguan ni datang kadang-kadang masa kita hidup di dunia kan, yang paling teruk gangguan dia sebenarnya masa nak mati. Masa nak mati tu dia datang. Dia buat ni, dia berubah macam ni, dia berubah macam tu. Sembahlah. Nak kata. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal punya ayah. Imam Ahmad bin Hanbal punya ayah. Masa tu ni maknanya orang ingat dah nak meninggal dah tahu dah talqin kan, la ilaha illallah la ilaha illallah. Ingat nak meninggal dah. Tapi bila talqinkan la ilaha illallah dia kata la. Oi, orang suspend dah. Lepas
Masa kita ajar dia mengucap, dia kata la. Kalau kita dengar pun suspek, asal apa ni? Rupa-rupanya tu bila disebutkan, bila belum kan mati ni, macam mana sebab dia? Bila sudah sampai ajal. Rupanya ajal dia belum sampai. Dia masih apa? Panjang umur lagi. Bila dia dah sihat balik, dia tanya, kenapa masa nampak macam sakaratul maut itu, bila dia ditalkinkan la ilaha illallah, dia sebut la. Sebab dia kata masa tu ya, aku nampak ya, syaitan itu datang mengganggu dan suruh dia sembah dia. Dia kata lah. Cuma puak-puak yang suruh tadi itu tak nampak. Boleh faham? Tak nampak. Sebab itu ni perkara yang mana kalau kita ada iman yang kuat, kita boleh beza tak tu lagi? Boleh beza. Tapi dengan taufik daripada Allah. Bukan sebab kita tera, sebab Allah tu tolong. Tapi kalau kita tak mengaji langsung agak-agak macam mana? Hukum adat dia bukan kata kalau Allah, sekiranya Allah nak tolong, Allah nak bagi alim sekali pun tak mengaji, boleh saja. Tapi hukum adat dia bukan begitu, betul tak? Secara adat ni kita kena belajar tak? Mesti kita kena ada usaha adat tu biasa ada. Apa? Tak ada titik, tak ada. Okey, kalau begitu, ya. Tak ada 4 minit ni. Dah lambat sikit sekarang ni. Baik. Jadi tadi kita sebutkan tadi, bila dia tahu perkara ini, maka apa dia? Dia boleh membentengi diri. Sebab itu bila Dajjal nanti datang, agak-agak Dajjal datang, dia sampai tak depan Masjid Mujahidin ni? Betul? Sampai tak? Sampai. Rumah Pak Mentua saya tu, rumah Datuk tu, rumah Haji ke? Mesti dia datang. Faham tak? Sebab dia akan pergi semua tempat kecuali Makkah dan Madinah. Dia tak boleh masuk. Sebab akan dibentengi oleh malaikat-malaikat keliling. Dia tak boleh masuk. Tapi macam mana kita orang yang mengaji tahu itu bukan Tuhan? Dia mengaku dia Tuhan. Dia tunjukkan kekuasaan dia. Tetapi bila kita Allah Ta'ala kurniakan ilmu dan Allah Ta'ala kurniakan taufik, itu penting sekali taufik, maka kita tahu. Dan iman itu yang pertama juga. Kerana orang yang beriman, dia boleh dapat tahu yang tu Dajjal, bukannya Tuhan. Kerana setiap orang beriman dapat baca tulisan Kaf, Fa, Ra di dahi Dajjal. Bila ditunjukkan kekuasaannya, kita tahu dia bukan Tuhan. Kenapa? Kita dah belajar. Dia tu jirim, dia tu jisim, dia tu ahad. Faham tak? Dia tu adalah sesuatu yang memenuhi ruang dan juga lapang. Dia tu terdiri daripada sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Boleh dissect. Dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada. Atau bukan Tuhan. Kalau begitu, dia bukan Tuhan. Dia ada mata, dia ada rambut dia panjang, menggerutu. Dia sebut, ada tanduk patah. Ada sebut dalam kitab sebut. Jelas, siapa. Tapi kalau orang tak mengaji, dia kenal tak? Dia ingat hantu, dia ingat apa. Dia tak kenal. Pasal dia tak mengaji. Jadi bila kita tahu yang tak ada siri-siri ni, dan kita beriman tak pada dia, kalau orang tak ada masalah utama ni, tak beriman pada dia, kemarau, tak ada makanan, tak ada minuman. Habis apa makanan minuman kita pada ketika itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sebab tu bila kita zikir buat sembahyang ni sebagai satu, sebagai itu persediaan. Faham? Bukan saja dulu, dia ada persediaan. Apa dia boleh makan itu saja? Itu makanan. Bila tak ada apa-apa masa itu makanan. Dia nak try, dia kena cuba. Dia mesti kena cuba dan berlatih daripada sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sifat Allah, zat Allah tak sama makhluk, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Kita tengok sedikit. Dalil akalnya ialah kalau Allah Ta'ala serupa dengan makhluk dan ia bersifat dengan baharu.
Dan kalau dia bersifat dengan baharu, nescaya dia binasa pula. Padahal sudah pun tetap bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sedia ada dan kekal selamanya. Ingat tak kita belajar dulu? Allah kidam, sedia ada. Yang kedua, Allah baqa, kekal abadi. Jadi kita dah belajar tu. Justru kalau Tuhan itu sama dengan makhluk, mana dia makhluk ataupun dia baharu? Mustahil, sebab Tuhan itu wujud, tak ada mula. Tuhan itu wujud, tak ada akhir. Betul tak? Kita dah belajar, kita dah study benda tu. Jadi oleh itu, cuba kita tengok dalam kitab kita. Oleh itu tentulah dia berlainan daripada yang baharu. Penting tak kita belajar benda ni? Penting ke tak penting tak? Ada orang dia tak ambilkan benda ni. Saya tak jumpa apa dia dah. Pasal pergi saya dah mati dulu pun. Tak puaslah kalau kita mati dulu. Anak cucu kita takkan kita nak biar. Apa tu? Anak cucu kita nak biar. Pasal tu kita kena mengaji. Jadi saya ingat, setakat itu kita berhenti hari ini berapa bulan? 5 kan? 5 hari bulan 2023 Mujahidin berhenti dekat dia berlainan daripada yang baharu. Sebab mustahil sama dengan baharu. Kalau sama dengan baharu, maknanya dia berubah baharu. Oleh itu sifatnya kidam dan juga dan mukhalafatu lil hawadith. InsyaAllah boleh akan datang kita masuk ayat Al-Quran yang menegaskan Allah itu tak sama dengan makhluk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum.